Berdasarkan survei yang telah dibuat, majoriti telah memilih Pro 2 Alza 2022 ni sebagai sebuah kereta MPV pilihan utama yang mempunyai 7 seater, dan ternyata untuk model Pro 2 Alza D27A yang bakal dilancarkan ini sangat dinanti-nantikan oleh pengguna di Malaysia. So, apa perbezaan yang terdapat pada Honda BR-V second generation dan Pro 2 Alza D27A 2022? Dan video pada kali ini kita akan sembang berkenaan dengan perbezaan kedua model ni. Dan tanpa membuang masa lagi, tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik sekarang. Okey, kita sambung video. Let's roll the music. Okey, untuk kedua model ni, dia sebenarnya berlainan segmen. Walaupun ianya mempunyai 7 seater yang sama, tapi kalau kita lihat untuk Honda BR-V merupakan segmen SUV crossover, manakala untuk Pro 2 Alza D27A berada pada segmen MPV. Walaupun kedua model ni berada di segmen yang berlainan, tapi tujuan masih sama, iaitu untuk membawa penumpang yang ramai. Sebab itulah dia mempunyai 7 seater dan menjadi pilihan rakyat Malaysia untuk mencari kereta yang lebih besar untuk family dengan harga yang affordable. Firstly, kita lihat dulu bahagian hadapan untuk kedua-dua model ni, dan kedua-dua model ni menggunakan lampu jenis LED untuk kesemua varian. Dan kalau kita lihat pada Honda BR-V second generation ni, ianya mempunyai lampu daytime running light ataupun lampu DRL yang terletak pada lampu headlight. Dan untuk Pro 2 Alza D27A ni, saya rasa tidak mempunyai lampu DRL. Tapi mungkin Pro 2 akan membawa kejutan, dan mungkin Pro 2 akan meletakkan lampu DRL ni di bahagian bawah bumper seperti yang kita lihat pada Pro 2 Myvi facelift. Dan untuk bahagian fog lamp juga menggunakan lampu jenis LED. So daripada segi design hadapan, saya lebih suka bahagian hadapan pada Pro 2 Alza D27A ni sebab lebih sporty. Manakala untuk muka hadapan pada Honda BR-V ni nampak lebih elegan. Dan dari segi dimension, untuk Honda BR-V ni sebenarnya dia lebih lebar berbanding dengan Pro 2 Alza D27A, yang mana untuk lebar BR-V ni lebih kurang 1780 mm, manakala untuk Alza lebih kurang 1730 mm. Untuk BR-V ni dia ada penambahan lebih kurang 50 mm daripada segi saiz kelebaran. Dan dari segi design side profile ni, kalau kita lihat untuk Honda BR-V ni dia nampak lebih sporty lah, sebab dia menggunakan konsep crossover. Dan kalau untuk Pro 2 Alza ni, dia nampak lebih macam abah-abah sikit lah. Dan walaupun Pro 2 Alza D27A ni dia merupakan kategori sebuah MPV, tapi kalau kita lihat dari segi panjang, untuk Honda BR-V second generation ni dia lebih panjang sebenarnya daripada Pro 2 Alza, di mana untuk saiz panjang BR-V ni lebih kurang 4490 mm, manakala untuk Pro 2 Alza lebih kurang 4395 mm. Perbezaan panjang antara kedua model ni lebih kurang 95 mm. Setakat ni dari segi dimension, daripada segi lebar dan panjang, nampaknya Honda BR-V ni lebih lebar dan lebih panjang. Kita lihat pula dari segi ketinggian, untuk Honda BR-V ni dia lebih rendah sikit berbanding dengan Pro 2 Alza, di mana untuk BR-V ketinggiannya lebih kurang 1685 mm, manakala untuk Pro 2 Alza 1690 mm. Tapi perbezaan yang sangat minimal lah, lebih kurang penambahan 5 mm sahaja berbanding dengan BR-V second generation. Dan untuk wheelbase kedua model ni pun ada perbezaan, di mana Pro 2 Alza ni dia lebih luas lah, lebih panjang sikit wheelbase-nya, lebih kurang 2700 mm, manakala untuk Honda BR-V second generation ni lebih kurang 2662. Perbezaan wheelbase lebih kurang 38 mm. Manakala daripada segi berat pula, untuk Pro 2 Alza ni dia lebih ringan berbanding dengan Honda BR-V second generation, di mana untuk Pro 2 Alza ni beratnya lebih kurang 1115 kg, manakala untuk Honda BR-V second generation lebih kurang 1306 kg. Banyak juga perbezaannya kan. Sebab apa? Sebab untuk Pro 2 Alza ni dia menggunakan platform DNGA, di mana platform DNGA ni dia akan membuatkan struktur rangka kereta dan chassis
lebih ringan. Dan kita beralih pula ke bahagian belakang kedua-dua model ni. Kalau kita lihat untuk Honda BR-V second generation ni, dia nampak lebih kemas, ya, nampak lebih sporty, nampak lebih elegan. Dan untuk produk Alza D27A ni, bagi saya nampak desainnya nampak lebih selamat lah. Tapi kalau kita lihat untuk kedua model ni, bahagian belakangnya saya lebih prefer bahagian belakang pada Honda BR-V second generation. So untuk desain belakang kedua model ni, korang rasa mana yang lebih cantik? Korang boleh komen dekat bawah. Seterusnya kita beralih ke bahagian interior. Untuk interior, kedua model ni bagi saya produk Alza D27A ni lebih nampak cantik desain dashboardnya, sebab ianya menggunakan 9 inci floating display. Tak tahulah, bagi saya memang suka floating display ni. Tapi tak semua orang ada cita rasa yang sama. Ada yang tak suka floating display ni, ada yang suka floating display. Itu atas cita rasa masing-masing lah. Bagi korang prefer dashboard yang mana? Untuk saya prefer design dashboard pada produk Alza D27A. Dan kalau kita lihat untuk interior Honda BR-V second generation ni, dia menggunakan kemasan fabric hitam pada bahagian bumbung dan juga bahagian pillar. Manakala untuk produk Alza D27A ni menggunakan kemasan color cream. Untuk bahagian steering, kedua-dua model ni dia menggunakan design 3-spoke pada bahagian steering wheel. Untuk bahagian air conditioning, kedua-dua model juga mempunyai digital display dan mempunyai auto function, dan kedua model juga dia mempunyai single climate zone sahaja. Dan untuk aircon bahagian belakang, kedua model juga menggunakan aircon blower yang sama, yang mana blower pada bahagian belakang ni akan menyedut udara sejuk dan dibawa terus ke bahagian belakang. Dan mungkin disebabkan faktor nak menjimatkan harga kedua model ni, dia tidak menggunakan aircon yang sebenar di bahagian belakang, hanya menggunakan blower sahaja. Walaupun kedua model ni dia menggunakan blower sahaja untuk aircon bahagian belakang, tapi still function lah. Juga dapat memberikan keselesaan kepada penumpang di bahagian belakang. Jika nak dibandingkan dengan produk Alza yang lama, langsung tak ada aircon bahagian belakang. Ini adalah salah satu kritikan dan rungutan daripada pengguna produk Alza yang lama ni lah. Dan walaupun Honda BR-V merupakan sebuah kereta SUV crossover dan untuk produk Alza merupakan kereta MPV, tapi kedua model ni dia mempunyai function yang sama, iaitu mempunyai 7 seater. Untuk Honda BR-V second generation, dia mempunyai armrest pada tempat duduk hadapan dan tempat duduk kedua. Manakala untuk produk Alza D27A ni juga mempunyai armrest di bahagian hadapan dan bahagian seat kedua, sama seperti Honda BR-V. Dan daripada segi keluasan tempat duduk bahagian belakang, iaitu third row seat ni, kita lihat produk Alza D27A ni champion lah. Kalau korang tengok, lebih kurang 9 jari dia punya jarak keluasan antara seat ketiga dan seat kedua. Dan kalau kita lihat, memang selesa lah, memang sesuai lah untuk penumpang dewasa duduk dekat bahagian third row ni. Dan untuk BR-V, alamak, kecewa sikit lah. Kalau kita lihat daripada segi dimension, untuk BR-V second generation ni dia lebih panjang berbanding dengan produk Alza D27A. Tapi untuk tempat duduk belakang ketiga ni, dia sempit, 2 jari je. Memang tak berapa sesuai untuk penumpang dewasa duduk bahagian belakang third row pada BR-V second generation ni. Dah kenapa Honda BR-V second generation ni tempat duduk belakang yang ketiga ni dia lebih sempit berbanding dengan Alza D27A. Padahal daripada segi panjang, BR-V second generation ni dia lebih panjang berbanding dengan produk Alza. Dekat sinilah kita lihat perbezaan. Kenapa? Disebabkan wheelbase pada produk Alza ni dia lebih panjang berbanding dengan Honda BR-V second generation. Yang mana kalau kita lihat tadi, wheelbase pada produk Alza D27A lebih kurang 2,700 mm. Manakala untuk Honda BR-V lebih kurang 2,662 mm. Perbezaan lebih kurang 38 mm daripada segi panjang wheelbase. Dan disebabkan itulah produk Alza, dia punya seat tempat duduk belakang ni dia lebih luas berbanding dengan Honda BR-V second generation. Tapi ada tapinya, untuk Honda BR-V bahagian boot space ni dia lebih luas berbanding dengan
produk Alza D27A, yang mana untuk boot space pada BRV second generation ni lebih kurang 300 liter, manakala untuk produk Alza D27A ni lebih kurang 243 liter saja. Tapi bagi saya pentingkan ruang kaki pada bahagian tempat duduk yang ketiga ni berbanding dengan ruang pada boot space. Sebabnya kalau kita nakkan boot space, kita boleh turunkan seat yang ketiga. Dan kalau kita nak bawa penumpang yang lebih ramai dan lebih selesa, kita perlukan third row yang lebih selesa dan lebih luas. Dan seterusnya kita beralih ke bahagian powertrain, dan untuk kedua model ni dia menggunakan enjin dengan kapasiti yang sama iaitu 1.5 liter tapi dengan teknologi yang berbeza. Untuk produk Alza D27A ni dia menghasilkan power output lebih kurang 106 PS dan 131 Nm of torque. Manakala untuk Honda BRV second generation dia menghasilkan power output lebih kurang 121 PS dan 145 Nm of torque. Walaupun kedua-dua model ni dia menggunakan enjin dengan kapasiti yang sama, tapi power output yang dihasilkan berbeza. Mana Honda BRV ni dia lebih berkuasa berbanding dengan produk Alza D27A. Tapi walaupun enjin pada Honda BRV second generation ni outputnya lebih sikit berbanding dengan produk Alza, tapi daripada segi FC, fuel consumption, produk Alza menang. Lebih kurang 4.7 liter per 100 km berbanding dengan Honda BRV second generation lebih kurang 6.4 liter per 100 km. So daripada segi fuel consumption pada enjin produk Alza ni kita tak boleh nak sangkal lagi lah, memang jimat. Manakala daripada segi transmisi untuk produk Alza D27A menggunakan teknologi CVT yang baru iaitu DCVT. Manakala untuk Honda BRV second generation menggunakan transmisi CVT. Dan saya sebenarnya lebih prefer transmisi DCVT kerana transmisi DCVT ni dia lebih tahan lasak, dia lebih jimat dan lebih senang dijaga berbanding dengan CVT yang ada pada Honda BRV. Untuk produk Alza D27A ni fuel tanknya lebih kurang 43 liter, manakala untuk Honda BRV second generation lebih kurang 42 liter. Seterusnya kita beralih kepada safety features. Dan untuk safety features, kedua-dua model ni akan di-offer kedua-dua model ni akan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang lebih kurang sama sebenarnya, tapi dengan nama yang berbeza lah. Untuk produk Alza D27A akan dilengkapi dengan Advanced Safety System iaitu ASA 3.0, manakala untuk Honda BRV second generation akan dilengkapi dengan Honda Sensing. Safety features yang ada pada kedua model ni lebih kurang sama je. Macam saya kata tadi, nama je lah yang berbeza. Antaranya adalah pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, pedal miss operation control, lane departure warning, adaptive cruise control, lane keep control, blind spot monitor. Untuk Honda BRV ni dinamakan Honda Lane Watch dan juga RCC. Dan untuk Honda BRV ni dilengkapi dengan 6 airbag. Dia standard across the variant. Untuk variant kesemuanya akan dilengkapi dengan 6 airbag. Untuk produk Alza ni mungkin akan sama seperti produk Myvi facelift, di mana untuk variant yang paling tinggi iaitu Advance akan dilengkapi dengan 6 airbag, manakala untuk variant yang paling rendah akan dilengkapi dengan 4 airbag sahaja. Tapi saya harap Pro 2 akan meletakkan 6 airbag juga untuk kesemua variant, sebab sistem keselamatan airbag ni sepatutnya dah standard untuk kesemua variant, mempunyai 6 airbag kan. Finally, daripada segi harga pula, kalau kita lihat untuk produk Alza yang lama terletak pada harga 50 ke 60 ribu, dan saya jangkakan untuk produk Alza D27A ni akan berada dalam lingkungan lebih kurang 70 ke 80 ribu. Manakala untuk Honda BRV pula, kalau kita lihat untuk BRV first generation bermula pada tanda harga 83 ribu sehingga 93 ribu, dan saya jangkakan mungkin untuk BRV second generation ni akan ada kenaikan sikit, lebih kurang 2 ataupun 3 ribu, dan saya jangkakan akan bermula pada tanda harga 86 ribu sehingga 96 ribu, masih lagi bawah 100 ribu. Dan semestinya untuk model Honda BRV second generation ni akan lebih mahal berbanding dengan produk Alza, tapi masih lagi affordable sebab kedua model ni berada pada lingkungan harga 100 ribu ke bawah. So bagi korang rasa korang akan pilih model yang mana? Sama ada produk Alza D27A ataupun
Honda BRV second generation. Bagi saya tak tahu nak pilih yang mana. So korang boleh komen beramai-ramai kat bawah. So itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.